Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah sihat. Semua sihat ke? Alhamdulillah juga sihat. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat juga kenal-kenal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat ilmu, dapat kenal. Ya, dapat kawan. Dapat kawan. Manjakan silaturahim. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Baba. Baik, Ingat, malam esok kita tak join lah. Esok kita tak join lah malam esok. Ustaz pukul 9. Ustaz pukul 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan, sebenarnya tadi kami daripada surau Taman Jawi-Jaya ni masuk lambat sikit sebenarnya. Kerana kami baru selesai buat bacaan Yasin untuk sahabat kami yang berada di hospital Kubang Krian USM yang ditidurkan kerana COVID. Jadi kita baca Yasin insya-Allah pada malam ni, besok dan lusa insya-Allah. Jadi kita tamat je kita terus join sekali. Ni baru kita tengok orang Taman Jawi-Jaya ada kami. Jadi sebab itulah tadi saya lambat muncul, jadi harap maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi seperti mana biasa kita akan mulakan. Sekarang ni jam 9.35 insya-Allah. Jadi kita mulakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan izin dan kurnianya kita dapat lagi bersama dalam medium Google Meet ini untuk sama-sama terus melaksanakan program generasi Al-Quran yang pada hari ini masuk siri yang
ke-47. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah seperti mana biasa kita pada malam ni ada tetamu undangan kita yang kita dia jemput untuk menjadi guru kita dalam program ni, di mana nanti kita akan baca Al-Quran bersama Ustaz dan juga kita akan dengar tazkirah daripadanya. Jadi bagi memulakan program kita pada malam ni, marilah sama-sama kita buka dengan membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi saya panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana pada malam ni dapat kita meneruskan, kita semua dalam keadaan sihat walafiat, Allah beri nikmat, sedangkan ada kawan-kawan kita, ada sahabat kita, ada jiran tetangga kita yang diuji dengan pelbagai dugaan dan sebagainya. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, sebenarnya kami daripada Taman Jawijaya ni lambat tadi menyertai Google Meet ni kerana kami ada buat bacaan Yasin untuk penduduk taman kami. Ada seorang yang tak sihat, yang telah ditidurkan di Hospital Kubang Krian USM. Kerana dia staf USM, jadi dia dirawat di Hospital Kubang Krian USM kerana juga disebabkan oleh masalah asbab COVID. Jadi kami baca Yasin untuk malam ni, besok dan malam lusa insya-Allah. Jadi kita semua tak tahu siapa yang akan diuji dan sebagainya. Jadi syukurlah kita kalau kita dalam keadaan sihat sekarang ni, insya-Allah. Jadi oleh sebab itu kita kena gunakan kesempatan kurniaan sihat yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan amal kebajikan yang terbaik, insya-Allah, kerana ia merupakan bekal untuk kita menemui Allah SWT. Jadi program kita pada malam ni, insya-Allah, tetamu kita seperti mana yang telah saya umumkan semalam adalah Al-Fadil Ustaz Muhammad Syahril Abdul Rahim bin Abdul Rahim, iaitu guru ataupun ustaz daripada Sekolah Menengah Kemasan Agama Syekh Abdullah Fahim. InsyaAllah dah bersama dengan kita, dah join Google Meet tadi sejak daripada 9.20 lagi. Terima kasih Ustaz, kerana saya tengok tadi, saya ada buka juga tu tapi tak boleh respon kerana terlibat yang saya kata baca Yasin tadi. Tapi nampak Ustaz dah masuk dah daripada 9.20 lagi, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah pada malam ni seperti mana biasa kita akan baca Al-Quran bersama Ustaz. Dan pada malam ni kita masih lagi dalam surah An-Nisa, iaitu pada muka surat 95 dan 96. Tuan-tuan boleh buka Al-Quran muka surat 95 dan 96, surah An-Nisa ayat 102 sampai 113. Ayat 102 sampai 113 insya-Allah. Untuk pengetahuan Ustaz juga, saya pun tak pasti Ustaz baru join kali pertama ke hari ni ataupun dah meninjau sebelum ni, wallahu alam. Kerana kita sentiasa gunakan link yang sama setiap hari, insyaAllah. Kalau nak join kami, kalau tuan-tuan semua nak join setiap hari, kita sebenarnya kalau tuan-tuan lupa, tak jumpa iklan untuk hari ni, boleh tengok yang lama punya, sebab kita gunakan link yang sama. Tekan saja link yang lama tu, tuan-tuan akan dapat masuk insyaAllah. Tapi maksud dia 9.20 ke atas tu tuan-tuan boleh start tekan insyaAllah. Jadi kalau Ustaz tak pernah join, tapi mungkin Ustaz dah tengok video yang kita hantar, insyaAllah. Jadi program kita memang mula, kita buka 9.20 tu untuk tuan-tuan masuk join, dan 9.35 kita akan mula. Jadi program kita mengandungi 3 slot. Slot pertama nanti Ustaz akan baca Al-Quran, ayat yang kita dah tetapkan tersebut daripada surah An-Nisa, dan kami insya-Allah jemaah akan ikut. Kita mungkin terpulang kepada Ustaz untuk menggunakan kaedah yang Ustaz pilih. Tapi setakat ni ada juga ramai juga yang menggunakan kaedah macam kita baca Yasin.
iaitu ada Khalifah baca Yasin, insya-Allah kami akan follow lah bersama seperti macam kaedah baca Yasin. Selesai saja bacaan ayat suci Al-Quran tu, minta saya mohon kepada Ustaz untuk terus saja masuk ke slot yang kedua, iaitu slot Kulten. Slot Kulten tu kita namakan saja kerana ikut program PPD ubat, JPN ubat, Kulten, Kulim dan sebagainya. Kami pun nama nak bagi panjang sikit, namakan dia Kulten. Kuliah 10 minit, tapi Ustaz nak sampai ke berapa minit pun kita insya-Allah kita akan tunggu insya-Allah, sebab ni dah malam dah, tak nak apa dah. Okey, lepas tu selepas kita selesai bagi kuliah, kita akan masuk ke slot ketiga, itu saya akan buka kepada interaksi daripada peserta-peserta yang ada dalam ni untuk berinteraksi, untuk bersembang dengan Ustaz, untuk bertanya, untuk berkongsi dan sebagainya insya-Allah. Jadi itulah lebih kurang program kita yang telah kita buat sejak daripada 13 bulan 8 yang lepas, dan hari ni dah 47 malam berturut-turut kita terus adakan, dan kita sebenarnya nak cuba iktizam kita adalah untuk mengadakan program ini sampai 301 siri, iaitu untuk sehingga khatam Al-Quran insya-Allah bersama-sama dengan ustaz-ustaz yang kita jemput insya-Allah. Jadi tanpa melegahkan masa lagi, saya dengan hormatnya mempersilakan kepada Ustaz Muhammad Syahril Abdul Rahim untuk meneruskan program kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pengacara majlis, guru saya sendiri ketika di SMKA Nibong Tebal dulu, sekarang dikenali sebagai SMKA Syekh Abdullah Fahim. Dan juga saya tengok ada juga guru-guru saya, Ustaz Muhammad Aziz, alhamdulillah. Dan mungkin yang saya tak berapa nak cam dah sebab mungkin tak buka kamera. Alhamdulillah dapat jugalah malam ini dapat melepaskan kerinduan pada guru-guru saya. Walaupun sekarang ni saya di sekolah rasa tak sanggup sebenarnya nak melihat seorang demi seorang guru-guru kita yang bersara, tapi itulah hakikat yang perlu ditelan, dan semua orang akan menghadapi yang mana bekerja tu biasalah akan bersara. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung bacaan kita surah An-Nisa muka surat 95 bermula dengan ayat 102. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن
فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini seperti mana biasa tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah dapat kita bersama-sama membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, kalam Allah secara berjemaah, secara bersama-sama. Bukan senang ya tuan-tuan dan puan-puan untuk kita dapatkan masa seperti ini. Hatta saya sendiri pun selalu baca Quran seorang-seorang. Paling-paling pun dengar anak-anak yang baca. Kadang-kadang dengar isteri baca. Selalunya mereka yang dengar kita baca sebab kita selalu jadi imam. Ini bagi orang lelaki. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada pihak penganjur yang dapat melaksanakan satu majlis, satu program yang sangat-sangat baik, yang insya-Allah akan dinaungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita berada di dalam majlis seperti ini, seolah-olah kita berada di dalam raudatan min riyadil jannah, seperti mana taman-taman syurga. Bagaimana yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga ni tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Adakah seperti mana taman perumahan kita? Adakah seperti itu? Sudah pasti tidak. Adakah seperti mana taman-taman yang cukup indah yang terdapat di dalam dunia ni? Adakah masih sama? Kata para ulama, masih lagi belum sama. Apa yang terlintas di dalam fikiran kita, taman syurga ni macam ni, taman syurga ni macam ni. Ada macam-macam. Memang digambarkan di dalam Al-Quran, adanya buah-buahan, adanya sungai-sungai yang mengalir apa semua tu. Tetapi kata ulama, selagi mana masih terlintasnya dalam fikiran kita, itukah syurga? Selagi itu bukan lagi syurga. Makna katanya tuan-tuan dan puan-puan, syurga ni tak tergambar dengan fikiran kita.
Itu dia. Cuma gambaran Allah bagi itu ada yang ni, ada yang nu, tapi wallahu alam. Kan biasa kita dengar masa kecil-kecil dulu, mak ayah kita kata biasa nanti duduk dalam syurga nak buah apa, abang saja sampai. Wallahu alam, kita pun tak tahu macam mana. Kan? Adanya sungai susu, sungai madu. Adakah sama seperti mana sungai yang ada dekat muka bumi sekarang ni? Wallahu alam. Makna katanya taman syurga ni lebih indah daripada apa yang kita fikirkan sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini di kesempatan yang ada ini insya-Allah kita akan sama-sama mendengarlah sedikit celoteh lah daripada saya. Segan sebenarnya ada guru-guru saya ni. Guru-guru saya Haji Abdul Rahim ada, Ustaz Muhammad Aziz ada, ramai lagi ada. Jadi segan. Dulu kita duduk tempat kita duduk tempat belajar, cikgu duduk depan. Ni seolah-olah kita pula duduk di depan. Ish, jadi ketak nak kata. Ketak ni nak bercakap depan guru-guru ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah insya-Allah saya akan berkongsilah sedikit berkenaan dengan ayat yang kita baca sebentar tadi. Saya tertarik pada muka surat yang kita baca tadi 96. 96 ni dia ayat banyak yang berkisar tentang keampunan. Mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita duk kata selalu itulah istighfar. Astaghfirullahalazim. Sebenarnya istighfar ni apa dia? Apa dia istighfar ni? Yang duk suruh beristighfar ni apa dia? Makna mudahnya kata mohonlah ampun kepada Allah. Istighfar tu mohon keampunan. Mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya pada malam ini akan berkongsi sedikit apakah makna-makna di sebalik kalimah istighfar ni sendiri. Yang kita faham, yang pertama sekali kita faham adalah memohon keampunan. Memohon keampunan. Dan di sebalik istighfar ni juga ada banyak kisah. Saya akan kongsi 1-2 kisah berkenaan dengan kelebihan kita istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertamanya yang dibincangkan, yang diperbahaskan oleh para ulama kita, makna istighfar itu yang pertama adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ni yang pertama sekali macam kita faham tadilah. Kita istighfar tu adalah kita memohon, kita minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok pada ayat yang tadi kita baca, yang ayat 110, maknanya, dan barang siapa melakukan kejahatan dan menginaya dirinya kemudian dia memohon keampunan kepada Allah, nescaya dia akan mendapatkan keampunan itu kerana Allah Maha Penyayang. Ini makna yang pertama istighfar, iaitu memohon keampunan kepada Allah. Sedangkan kita buat salah dengan sama-sama manusia pun, kita kena minta maaf. Kita kena minta maaf dekat orang tersebut. Apatah lagi kita ni melakukan kesalahan, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah barang pasti kita kena memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita solat sehari semalam 5 waktu, ditambah pula dengan solat-solat sunat dan sebagainya. Kita tahu tak Allah terima ke tak? Kita duk solat ni 5 waktu solat sunat dan sebagainya. Kita pun sebenarnya kita tak tahu. Kita tak tahu pun Allah terima ke tak. Tapi kita selalu berdoa apa? Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana ila akhir. Kita minta apa? Rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah solat kami. Terimalah solat kami. Sebab apa?
Sebab tuan-tuan dan puan, kita tak tahu. Kita tak tahu pun Allah terima ke tak ni. Dengan mungkin kita masa ambil wuduk tu mungkin ada yang ada longgak-longgak sikit lah. Kan? Ada longgak-longgak sikit. Suruh ambil yang sunat sekali, kita ambil wajib saja. Ada yang kita ada lompang-lompang apa sikit tu. Kita pun tak tahu sama ada Allah Subhanahu Wa Taala terima ke tak. Sebab tu kita kena minta Rabbana taqabbal minna du'aana, Rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah solat kami. Terimalah solat kami. Itu makna yang pertama daripada makna istighfar. Kita tengok pula yang kedua, makna istighfar ni adalah untuk memudahkan kita dalam menghadapi setiap urusan. Untuk memudahkan kita menghadapi setiap urusan. Tuan-tuan dan puan, seperti mana tadi kata Cikgu Rahim, ramai di kalangan sahabat-sahabat kita, ramai di kalangan masyarakat kita di Malaysia yang sekarang ni tengah diuji, sangat-sangat diuji. Dengan COVID-19 yang hari ni 256 orang yang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala pulang ke negeri abadi. Bukan sikit tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sikit. Sahabat saya sendiri yang mana dulu kami sama-sama belajar diploma di Darul Quran Jakim, dalam sebulan lepas meninggal dunia. Dia ditidurkan meninggal dunia, meninggalkan 4 orang anak tuan-tuan dan puan, dan anak yang keempat tu isteri dia masih dalam pantang. Allah, besarnya ujian, ya, besarnya ujian yang Allah berikan kepada keluarga sahabat saya tadi ni. Tapi apapun tuan-tuan dan puan, ingatlah bahawa ujian yang kita hadapi sekarang ni sebenarnya kita mampu untuk hadapi. Tak ada ujian yang kita tak mampu hadapi. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala dah berfirman pun dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan uji hamba dia melainkan apa yang hamba dia mampu. Ingat yang tu ya. Kita kata kita diuji, sedangkan Nabi dulu lebih hebat diuji. Betul tak? Apa yang tak jadi pada Nabi? Kita kata kita kehilangan, kita kehilangan ayah, kita kehilangan ibu, kita kehilangan orang yang tersayang, kita kehilangan anak kita. Nabi, anak dia berapa orang? 7 orang. Yang mati, yang wafat sebelum dia wafat berapa orang? 6 orang. Kita kata kita dah cukup diuji, dah habis berat dah kita diuji ni. Tapi Nabi kita diuji lagi teruk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang keduanya, untuk memudahkan kita dalam menghadapi setiap urusan. Banyak-banyakkanlah istighfar. Istighfar, wastaghfirillah, wastaghfirillah. Mohonlah ampun kepada Allah. Kita tanam dalam kepala kita, istighfar ni sebenarnya minta ampun. Ya Allah, minta ampun. Dalam bahasa Melayunya, ya Allah ampunkan aku, ampunkan aku. Cumanya dalam bahasa Arab kita sebut astaghfirullah, astaghfirullah. Itu bahasa Arab dia. Bahasa mudah dia, ya Allah ampunkan aku, ampunkan aku. Tak kira lepas mayang ke, tak kira bila ke, malam siang, tak ada masalah pun kita nak sebut. Itu dia. Baik. Yang ketiga dibahaskan makna istighfar ialah untuk melancarkan rezeki kita. Ini dia tuan-tuan dan puan. Selalu sekarang ni buka Facebook, ramailah yang kawan-kawan kita kita post. Salah satu ayat yang saya tertarik itu, dia kata apa? Setiap orang mempunyai apa? Tak ingat dah ayat dah. Setiap orang tak sama rezeki, tapi setiap orang pasti ada rezeki. Lebih kurang macam itulah. Setiap orang tak sama rezeki dia. Ada yang sikit, ada yang banyak, tapi setiap orang pasti ada rezeki. Itu. Cuma ayat tu tak cantik lah. Kalau rasa
Kalau bagi kat Cikgu Rahim akan cantikkan lagi ayat tu. Itu. Jadinya makna istighfar yang ketiga ini adalah untuk kita memohon rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat satu cerita yang berlaku kepada Hasan Basri, seorang ahli sufi. Ketika mana dalam satu majlis ilmu, Hasan Basri ditanya oleh beberapa orang berkenaan dengan adalah beberapa soalan. Soalan yang pertama, wahai Hasan Basri, wahai Imam, negeri aku, kampung aku sekarang ni sedang menghadapi kemarau yang teruk. Kemarau yang teruk. Jadi lalu apa jawab Hasan Basri? Jawab Hasan Basri, istighfar kepada Allah. Jawapan dia satu, istighfar kepada Allah. Seorang lelaki datang kepada dia, bagi tahu kata kampung dia ni tengah diuji dengan kemarau yang teruk. Dah lama ada hujan tak turun. Macam mana nak buat ni? Sebab Hasan Basri ni ahli sufi, ahli agama yang sangat tinggi akhlaknya, yang sangat kuat ibadahnya. Jadi ditanya, lalu dijawablah Hasan Basri, istighfar. Istighfar kepada Allah. Kemudian datang pula orang yang kedua, bagi tahu dekat Hasan Basri, wahai Imam, aku ni dah lama hidup susah. Aku ni dah lama hidup susah. Nak buat macam mana? Tak senang-senang. Sentiasa ada sahaja masalah, sentiasa kira maksudnya dia hidup dia tak senang, susah saja. Ada saja masalah. Jadi apa kata Hasan Basri? Masih lagi jawapan yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, istighfar kepada Allah. Istighfar apa tadi? Iaitu memohonlah ampun, mintalah ampun kepada Allah. Lalu datang lagi seorang yang ketiga, bertanyakan kepada Hasan Basri, wahai Imam, aku ni dah kahwin lama dah. Aku ni dah kahwin lama dah. Tapi belum lagi dikurniakan zuriat. Belum lagi dikurniakan zuriat. Nak buat macam mana ni Imam? Lalu apa kata Imam Hasan Basri? Masih lagi jawapan yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, istighfarlah kepada Allah. Mohonlah ampun kepada Allah. Soalan ada 3 soalan yang berbeza, tapi jawapannya hanya satu, iaitu istighfarlah kepada Allah. Lalu anak murid Hasan Basri ini heran. Tuan-tuan dan puan-puan, anak murid dia heran. Pasal apa Imam sebut, Imam bagi jawapan sama aja semua, soalan lain-lain. Tapi sama saja. Istighfarlah kepada Allah. Mohonlah ampun kepada Allah. Lalu apa yang dijawab oleh Hasan Basri? Aku jawab ni bukanlah jawapan daripada aku, tetapi jawapan daripada Al-Quran. Rupa-rupanya Al-Quran ada menyebut, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Nuh. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Faqultu astaghfiru rabbakum, katakanlah pada mereka, mohonlah ampun kepada aku. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, sesungguhnya aku ini adalah maha pengampun. Sebab apa Allah suruh minta ampun ni? Ni sambungan ayat dia lepas tu, nak bagi tahu sebab kita kena mohon ampun kepada Allah. Allah berfirman, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat. Berbalik kepada soalan yang ditanyakan kepada Hasan Basri tadi, kampung dia ni dah kemarau teruk. Dalam Al-Quran Allah menyebut yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan dengan lebat-lebat, dengan secara lebatnya. Yang penting apa? Yang penting di depan tadi tu.
faqul tastaghfiru rabbakum. Mohonlah ampun, aku akan bagi. Lagi apa lagi? Wa yumdidkum amwalin wa banin. Dan aku akan tambahkan lagi harta kamu, amwal, harta, dan wabanin, dan aku akan kurniakan kepada kamu zuriat, anak-anak. Kenalah pada soalan yang ditanyakan kepada Hasan Basri itu, yang dia kata hidup dia susah. Hidup dia susah. Allah nak bagi harta. Allah kata mohon ampun pada aku akan bagi harta. Siapa yang tak ada anak, yang diuji dengan masih belum dikurniakan zuriat, Allah kata aku akan bagi dengan syarat mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Disambung lagi, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar, dan aku akan suburkan taman-tanaman apa semua. Aku akan suburkan tanaman kebun-kebun kamu. Dengan syarat tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mestilah memohon keampunan kepada Allah. Kita selalu duduk baca lah tuan-tuan dan puan, kita selalu duduk baca lah dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau lah yang kami sembah dan kepada engkau lah yang kami mohon pertolongan. Macam mana nak mohon pertolongan? Macam mana nak mohon ampun? Kena sembah dulu. Jangan sembahyang pun tidak. Kita ambil solat lah yang paling penting sekali tiang agama. Soalan yang pertama pun akan ditanya nanti di akhirat nanti berkenaan dengan solat kita. Solat kita kalau tak settle, kalau tak cukup 5 kali sehari, macam mana kita nak harapkan keampunan, macam mana kita nak harapkan rezeki Allah Subhanahu wa taala mai kat kita. Itu dia. Itu makna istighfar yang ketiga, iaitu kita mohon Allah memberikan rezeki kepada kita. Dan makna yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna istighfar yang seterusnya ialah untuk membersihkan hati kita setelah kita melakukan dosa. Sebab tu dia suruh minta ampun. Faqul tastaghfiru rabbakum, untuk sucikan hati kita ni. Bila mana kita buat satu kejahatan, akan adanya satu titik hitam di hati kita. Kalaulah kita boleh tengok kan, kalaulah kita boleh scan hati kita ni, wallahu alam, tak tahulah berapa banyak dah titik-titik hitam. Titik ke dah jadi gumpalan ke, wallahu alam. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah kata setinggi mana pun dosa kamu, mohonlah ampun kepada Allah. Mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Dan yang terakhir, makna istighfar ialah kita digalakkan sangat-sangat untuk beristighfar, tuan-tuan dan puan-puan, untuk memohon ampun adalah tidak lain dan tidak bukan untuk kita dapat doa, Allah makbulkan doa kita. Allah makbulkan doa kita. Tak lain dan tak bukan tujuan kita memohon keampunan ni untuk Allah makbulkan doa kita. Kita ada apa-apa hajat ke, kita ada buat dosa ke, kita nak rezeki ke, kita doa, kita mohon ampun supaya Allah makbulkan doa kita. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, saya teringat satu lagi cerita, itu cerita terakhir lah. Satu lagi cerita, seorang bapa tuan-tuan dan puan-puan, seorang ayah, dia ni ada anak, dan dia diuji dengan seorang anak yang boleh katakan cukup nakal. Dia taklah jahat tapi cukup nakal. Jadi ini nak kata Allah makbulkan doa dia. Allah makbulkan doa dia. Seorang bapa ni satu hari ketika dia tengah bekerja, dia dapat panggilan daripada sekolah. Suruh datang ke sekolah. Sebab apa? Sebab anak dia ada buat kesalahan.
anak dia ni ada buat kesalahan. Jadi dia dah sibuk kerja. Sibuk kerja, kena pergi sekolah pula. Dan bila dah sampai sekolah, rupa-rupanya anak dia ni dah banyak kali dah buat salah. Anak dia ni dah banyak kali dah buat kesalahan, sehingga dia bila dah panggil dia tu untuk minta dia pindahkan anak dia ke sekolah lain. Kalau kita jadi ayah ni, kalau dapat panggilan daripada sekolah ni, anak cik ada masalah ni, anak cik ada tabuh orang ke, ada buat apa ke, pening juga kepala kita, betul tak? Nak kena pergi sekolah pula. Jadinya bapak ni pun pi lah, tak apalah, pi ambil lah anak balik. Ambil dah anak balik, lalu dia bertekad nak menghantar anak dia ke sekolah tahfiz. Daripada sekolah biasa, dia nak pindahkan anak dia sekolah tahfiz. Sebab dalam hati dia kata dia nak anak dia ni berubah sungguh. Anak dia ni berubah sungguh. Daripada sekolah biasa, tak makan, duk kacau orang ke apa ke, hantar pergi sekolah tahfiz. Dia hantar pula sekolah tahfiz tu hujung ceruk kampung tu. Dia hantar jauh supaya apa, dia pun susah nak pergi, anak dia pun susah nak balik. Itu tujuan dia. Tujuan dia nak hantar anak tu sebab dia geram. Misalnya ada masalah di tempat kerja, anak pula buat masalah, dia geram. Tapi dia dalam masa yang sama dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan ada apa, nak bagi anak dia ni berubah. Lalu taklah anak dia pergi sekolah agama, pergi sekolah tahfiz. Ni nak pergi tak pergi pun sama banyak lah, tapi dah pak dia paksa kena pergi jugalah. Pergi juga, dia tinggal anak dia tu, tuan-tuan dan puan-puan, dia bayar semua yuran apa semua. Tiap-tiap bulan dia akan pergi bayar yuran sahaja. Sebulan sekali dia akan pergi bayar yuran. Dia tak tengok langsung muka anak dia, tuan-tuan dan puan-puan. Dia tak tengok langsung sebab dia terlampau marah masa tu. Sampai dia terbawa-bawa, dia tambah marah. Yuran banyak mana pun dia boleh bayar, dia kata. Tapi dia tak mau tengok anak dia. Dia biar anak dia kat situ, serah kepada ustaz-ustazah kat situ, bertengok anak dia. Sampailah tiap-tiap bulan, sampailah bulan 5 macam tu, anak ni habaq kat warden lah, kita kata warden lah. Ustaz habaq kata dia rindu kat ayah dia, nak tengok ayah dia, nak jumpa ayah dia. Ayah dia pergi tiap-tiap bulan untuk bayar yuran. Tapi ayah dia tak mau jumpa dia. Marah sungguh seorang ayah ni. Kan? Dia tak mau jumpa. Bulan yang kelima tak mau jumpa. Anak ni, kira anak dia tengok ayah dia kot jauh. Tapi ayah dia tak mau jumpa balik. Ayah dia tak mau, tak apa. Saya main bayar yuran sahaja. Lepas tu dia balik. Bulan ke-6 dia pergi pula bayar yuran. Sama juga ustaz main jumpa, tuan, cik, anak cik nak jumpa. Anak cik rindu sangat. Dekat ayah dia. Masih jawapan yang sama dia bagi, saya tak mau jumpa dia. Saya main sini semata-mata nak bayar yuran dia sahaja. Sampailah bulan yang ke-8, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan ke-8 macam biasalah, dia rutin tiap bulan dia pergi. Dia pergi nak bayar yuran, dia nak baliklah. Ustaz tadi pun main kat dia. Tuan, anak tuan nak jumpa. Dia terlalu rindukan tuan. Dia kata dia terlalu rindukan ayah dia. Ayah ni macam biasalah. Tak apa, saya tak mau jumpa dia. Saya dah bayar yuran, saya nak balik. Lalu apa kata ustaz ni tadi? Tuan tak nakkah berjumpa dengan seorang al-hafiz? Tu dia, tuan-tuan dan puan-puan. 8 bulan dia tinggalkan anak dia pun sebenarnya berazam untuk berubah. 8 bulan anak dia berjaya hafal Al-Quran. Itu nak kata mukjizat kita baca Al-Quran 8 bulan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadinya si bapak tadi ni terkejutlah. Anak dia boleh hafal Quran. Anak dia ni bukan budak baik. Sampai sekolah pun kata apa, tak kena buang tapi minta dipindahkan. Kan? Tapi dalam tempoh 8 bulan, ustaz ni kata tuan tak nak ke jumpa anak tuan seorang al-hafiz. Anak dia dah berjaya dah hafal Quran. Menangis dia, tuan-tuan dan puan-puan. Kali jumpa anak dia, dua-dua orang menangis berpelukan. Itu dia, tuan-tuan dan puan-puan, apa hikmah. Hikmah kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah nak bagi ni, Allah kata kun fayakun. Allah nak bagi kat siapa-siapa pun dia boleh bagi. Yang penting dalam hati kita kena ada azam, kita nak berubah. Seperti mana kisah tadi, 8 bulan tak mustahil tuan-tuan dan puan. Ada pula sekarang ni, saya tengok dekat mana, berapa hari je dah, 72 hari ikut. Seorang budak perempuan ni berjaya hafal satu Al-Quran. Tu dia. Betapa hebatnya kata. Jadi itulah serba sedikit berkenaan dengan makna-makna istilah, makna-makna di sebalik kalimah istighfar. Di sebalik kalimah istighfar yang kita selalu sangat sebut hari-hari, mohon ampun kepada Allah, astaghfirullah tu, itulah di sebaliknya. Di sebaliknya ada kita mohon untuk rezeki, kita mohon untuk makbulkan doa dan sebagainya. Jadi saya rasa dah terlebih masa, bukan cool 10, cool 20 apa. Saya minta maaf lah kalau ada terkasar bahasa. Saya rasa cukup setakat tu. Segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang buruk tu datangnya daripada diri saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Tuan Pengerusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran disiapkan kepada Ustaz yang dah menyempurnakan program kita pada malam ni, di mana kita dah dapat sama-sama membaca Al-Quran, mengikuti bacaan Ustaz tadi dalam slot baca Al-Quran 2 muka surat tadi, dan seterusnya kita dapat mendengar tazkirah yang saya rasa sangat baik dan lancar sekali. Saya rasa bersyukur kerana ada anak murid, Ustaz tadi mengaku sebagai guru, saya sebagai guru, ada anak murid yang dah macam ni, mampu sampai ke macam ni, boleh menyampaikan tazkirah dan boleh memberi bimbingan, boleh menjadi imam, dan saya sangat menarik dengan apa yang Ustaz sampaikan dengan lancar, insya-Allah. Khususnya kaitan yang disebut tadi mengenai istighfar, kita kena ada apa maksud istighfar, ada 5 tadi lupa dah lah. Ya cikgu, 5. Maksud istighfar yang kita perlu beristighfar selalu, dan memang kita pun selalu disyorkan supaya beristighfar setiap hari. Ada yang boleh beristighfar 100 kali setiap hari dan sebagainya. Jadi teruskanlah usaha untuk beristighfar, sebagaimana Ustaz sebutkan banyak kelebihan yang jadi dengan contoh-contoh, dengan cerita-cerita yang disampaikan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang kita nak masuk ke slot yang ketiga, iaitu slot berinteraksi dengan Ustaz. Jadi sebelum kita berinteraksi, tuan-tuan dan puan-puan berinteraksi dengan Ustaz, sebagai memberikan sedikit minat tuan-tuan dan puan-puan untuk bersembang dengan Ustaz. Jadi saya nak minta Ustaz taruh sendiri, berdiri sendiri. Mungkin setakat ni saya tahu kata anak murid biasa belajar di sekolah menengah kekuasaan agama di Bung Toba tu, sekarang ni dah kembali ke sekolah balik menjadi guru pula. Tapi pun saya tak pastilah Ustaz adalah guru apa, guru apa pendidikan Islam, apa aliran perdana ke, ataupun guru sebagai guru tahfiz apa model ulul albab ke, Ustaz mengajar bidang apa. Jadi Ustaz di mana belajar, yang saya tahu Ustaz asal Simpang 4 kot, tak silap saya. Simpang 4 kan. Nanti Ustaz bagi taruh supaya minat. Mungkin bila Ustaz bagi tahu Ustaz datang dari mana, mungkin ada di kalangan audien ni, ada daripada tempat Ustaz merantau, silap-silap ada beradik pula. Jadi cantik lah. Jadi minta Ustaz taruh sikit, silakan. Baik. Saya berasal daripada Pematang Pasir, Pematang Pauh. Pematang Pasir, Pematang Pauh. Lepas tu berkahwin dengan orang Simpang 4 Tasik, depan Kilang Kertas ni dah. Berkahwin dengan orang sini. Jadinya dekatlah. Jadi saya di sekolah, saya sebenarnya masuk di SMKA tu sebagai guru lah, Kalau sebagai murid ni daripada tahun 2000 hingga 2004. Sebab tu yang sempat dengan Haji Abdul Rahim.
Dan masa di sekolah tu perasan lah. Saya masa jadi pelajar tu perasan lah. Perasan Ustaz Mak Aziz duduk main sekolah. Ustaz Mak Aziz duduk main sekolah masa tu Ustaz Mak Aziz di PBB. Perasan lah juga. Oh ni main buat pemantauan lah kot. Kita pun tak tahu masa tu. Bila dah jadi guru ni barulah yang ni. Macam tu lah. Jadinya saya masuk sekolah 2018. Sebelum tu saya telah pun bertugas sebagai pegawai custom. Pegawai custom sebelum masuk cikgu ni. Kadang-kadang ni tuan-tuan dan puan-puan, masa dekat custom saya 5 tahun. Dekat custom saya 5 tahun. Biasa dekat custom ni orang duk panggil kita ustaz lah. Ustaz baca Yasin kita, solat tarawih, kalau ada majlis orang besar-besar ni turun pun kita. Kalau jumpa kawan-kawan lagi segan tuan-tuan dan puan, lagi segan. Jumpa kawan-kawan, jumpa guru-guru lama. Ham mengajak sekolah mana? Saya mengajak sekolah custom. Nak katanya pengalaman kerja lah. 5 tahun berada di dalam custom. Jadi pada 2018 itu ada kekosongan untuk guru tahfiz model Ulul Albab. Guru tahfiz model Ulul Albab. Sebenarnya saya ni tak boleh nak mohon dah sebab saya dah pun berjawatan tetap di dalam custom, dalam perkhidmatan awam. Tapi nak kata rezekinya tahun 2018 punya pengambilan untuk guru tahfiz model Ulul Albab, syarat tu depa buang. Syarat adalah syarat-syarat dia, syarat yang tidak dibenarkan untuk memohon jawatan guru tu dibuang. Siapa-siapa yang bekerja tetap ni dia boleh masuk. Sebabnya masa tu nak pakai ramai. Nak pakai ramai orang guru tahfiz. Jadinya rezeki saya masa tu minta dapat. Dan sekarang ni juga ada seorang lagi ustaz di sekolah SMKA tu, guru tahfiz juga. Saya daripada custom, dia daripada polis. Dia ni polis. Saya ingatkan masa mula-mula dulu masuk, dia ni kan polis ada bakar bahagian agama. Contohnya macam askar ada kagat. Rupa-rupanya yang kawan saya ni polis ni bukannya bakar, bukannya bahagian agama polis. Memang sarjan pegawai penyiasat polis. Memang pure polis rupanya. Dia pun alhamdulillah tahun tu minta kami dapatlah masuk sebabnya syarat tu dilonggarkan. Itu serba sikit berkenaan dengan macam mana saya boleh kembali ke sekolah. Sebabnya sekolah tahfiz model Ulul Albab ni setiap negeri satu saja. Dan alhamdulillah SMKA Syekh Abdullah Fahim masa tu di bawah pimpinan Ustaz Muhammad Aziz pada 2016. Alhamdulillah kita dapat untuk laksanakan tahfiz model Ulul Albab di SMKA tahun 2016 tu jugalah, kalau tak silap saya Ustaz Muhammad Aziz, kita tukar nama kan. Kita tukar nama kepada SMKA Syekh Abdullah Fahim, dulunya SMKA Nibon Tebai. Jadi itulah serba sedikit macam mana saya kembali ke sekolah. Kalau nak dikira pengalaman dengan Cikgu Rahim ni, dulu Cikgu Rahim ni warden. Kalau gerak subuh tu siap lah. Kalau gerak subuh tu. Tapi Cikgu Rahim ni memang sangat-sangat dihormati lah. Sebab apa? Bukan sekadar cikgu yang ajar matematik tambahan, tapi tiap-tiap pagi akan dengar tahrim daripada Cikgu Rahim. Sekarang ni payahlah kita nak dengar masjid-masjid mana pun susah lah. Tapi tiba-tiba tapi kalau dulu masa zaman dulu pagi-pagi dengar suara Cikgu Rahim. Cikgu Rahim ni kalau kita nak panggil ustaz pun boleh lah. Bagi saya nak panggil ustaz pun boleh, sangat layak lah. Bukan sekadar cikgu. Kalau saya nak suruh ajak akmed ke ajak apa ke, susah sikit lah. Tapi kalau Cikgu Rahim walaupun ajak akmed suruh bagi tazkirah, no problem. Itulah berkat guru-guru kita. Alhamdulillah lah berkat daripada guru-guru sampailah saya
menjadi saya sekarang ni. Itulah sobat sikit daripada saya. Alhamdulillah kita dah dengar cerita Ustaz mengenai ini pengalaman dia, latar belakang Ustaz, dah berkeluarga semua lah, cerita semua kenal tuan-tuan dan puan. Mungkin ianya menjadi pencetus untuk tuan-tuan bertanya dan bersembang dengan Ustaz. Jadi saya rasa saya nak tak maulah nak apa berinteraksi, saya nak serahkan pada tuan-tuan dan pula puan-puan pula untuk berinteraksi dengan Ustaz. Jadi kalau ada apa-apa tuan-tuan nak sembang, kan silakan, dipersilakan tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz Syaril, sebenarnya Ustaz Syaril apa Saya. Terlupa sebut lagi seorang cikgu yang ada dekat sini. Ya. Ustazah Dr. Siti Aisyah kita pun ada, tapi menggunakan nama Ayusha Anwar tu. Tu Ustazah Siti Aisyah. Ustazah kita tu. Nanti mungkin Ustazah boleh sembang bagi. Okey, tuan-tuan. Ada tuan-tuan dan puan-puan nak bersembang? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tanya ni ngajak lah ni. Cuma pengalaman Ustaz kata tadi 5 tahun kan kerja di custom. Ya betul. Okey, untuk makluman Ustaz, saya dulu sebelum mengajar, saya jadi juruteknik di Politeknik. Ya. Jadi bila ada ruang dan peluang, Ustaz buat permohonan untuk diambil kira perkhidmatan di custom tu dalam perkhidmatan kita, dalam pencen. Jadi saya dapatlah itu 7 tahun. Jadi itu satu inilah, walaupun gaji kita dulu 500, boleh jadi gaji 7-8 ribu lah ni. Contoh macam itulah. Dan lulus pula. Alhamdulillah. Yang polis pun bagi tahu kat dia lah, buat permohonan bertugas sebagai polis, sebagai custom ke apakah, custom ke, lepas tu sebagai berkhidmat di kerajaan dan mohon untuk diambil kira dalam skim perkhidmatan. Baik. Dapatlah tu insyaAllah rezeki tu. Tu peluang lah, tu maklumat lah sebelum saya terlupa. Sabar dan tanya. Alhamdulillah, jazakallah. Terima kasih cikgu. Betul lah, saya pun nak tambah sikit. Baru 2-3 hari ni batch saya lah, batch guru tahfiz. Kalau Ustaz Makzi kenal lah, saya Ustazah Ani Atirah dan 14 orang semuanya batch kami. Alhamdulillah baru-baru ni dah dapat surat tawaran lantikan tetap. Alhamdulillah. Jadi macam Cikgu Bahri kata tadi, memang dalam perancangan lah tu, memang dalam perancangan untuk kami bawa kepada kementerian bahawa kami ni dah ada servis di belakang. Macam saya dah ada 5 tahun dan baru ni siang tadi dapat maklumat gembira, tak payah PPTM dah. Program transformasi tu boleh transformasi minda. Saya dengan rakan lagi seorang ni boleh skip sebab dah pernah ikut masa dalam perkhidmatan yang lama. Dan saya pun memang dimaklumkan macam itulah sebelum ni masuk sebab kita dalam kerajaan ni, masa saya dapat tawaran tu, saya berjawatan tetap. Tapi dapat tawaran ni jawatan interim, bukan tetap pun. Bila-bila masa boleh dibuang. Tapi bila pergi ke Wisma Custom, mereka buka baliklah kitab perkeliling perkhidmatan semua. Rupa-rupanya ada dua istilah, meletakkan jawatan dengan melepaskan jawatan. Saya disarankan untuk melepaskan jawatan. Sebab bila melepaskan jawatan, servis saya disambung. Buku hijau servis tu disambung. Daripada dulu custom dibawa ke sekolah. Andai kata saya meletakkan jawatan, servis saya yang 5 tahun di dalam custom ni habis macam tu sahaja. Jadi saya disarankan pilihlah melepaskan jawatan. Sebabnya
melepaskan jawatan ni lebih selamat lah untuk makluman semua. Lebih selamat sebab apa? Andailah kata saya tak ditawarkan jawatan tetap di dalam guru ni, saya masih lagi boleh kembali ke jabatan lama. Itu kelebihan melepaskan jawatan. Saya boleh kembali ke jawatan lama. Tapi lepas pesan dulu, buat apa nak balik hal lama, dah ada hal baru. Itulah serba sedikit berkenaan dengan sebenarnya saya pun tak pernah tahu pun. Rupanya benda ni ada. Bila lepas pun kira apa? Bahagian admin, bahagian pengurusan pun kena buka balik tengok berkeliling balik. Rupa-rupanya kalau ada kes-kes macam ni, macam ni cara nak buat dia. Itulah serba sedikit. Tuan-tuan yang lain, silakan Ustaz Muhammad Aziz, silakan. Ya, Cikgu Rahim. Assalamualaikum Syaril. Waalaikumsalam ya Ustaz. Yang pertama tahniah lah, saya dengar kata dah ditawarkan sebagai guru tetap. Tolong sampai tahniah lah kepada semua rakan-rakan yang sama dengan anda lah. Baik, insyaAllah. Kemudian yang kedua yang dipesan oleh Cikgu Bukhari tu kena jumpa dengan bahagian perkhidmatan lah. Kat dulu apa ni cik dia Kak Poh buat. Sekarang ni siapa ganti Kak Poh siapa? Sisi Azizah. Yang bahagian kena beritahu awal kat dia supaya benda tu dibuat permohonan, kata tidak takut dia terlepas. Dia punya dia bukan senang tu 5 tahun punya tambahan tu. Betul. Gaji boleh naik pergi ke 3,000. Apa ni dia tu macam tu kan. Cikgu Bukhari kan. Pihak BPD akan bagi advice lah macam mana. Dan yang ketiga je tahniah lah Syaril untuk mengetahui rakan-rakan lain. Saya kenal Syaril ni dia bersama-sama ketika dia masuk ke sekolah. Dia ni orang ahli lagu lah, siapa nak belajar boleh cari dia. Mana orang yang ada talent suara. Jadi ada kalangan untuk mengetahui Syaril ni ramai peminat Quran dalam grup ni. Sebab tu dia isi rumah dalam program ni mesti adanya. Jadi depa bila baru ni saya bagi tahu kata ada kita boleh buat sanad di Mesir, semua bakat ramai nak pergi. saya sedang berusaha insya-Allah kalau boleh saya dapat daripada rakan saya di Mesir untuk kita kelas di sini, depa akan mai sini. Untuk buat talaqi dan juga untuk dapat sanad sampai ke yang ikut dia punya ni lebih mudah lah insyaAllah. Okay, terima kasih ada Syaril. Baik, sama-sama Ustaz. Ada lagi tuan-tuan nak berinteraksi? Ustazah Siti Aisyah ada tak? Ada lagi kah? Ada tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Syahril. Ya Ustazah. Ustazah ni. Ustazah tak ada apa, cuma nak ucapkan tahniah kepada Syahril kerana kembali ke STMKA sebagai warga pendidik lah. Jadi Ustazah kepada Syahril, jadilah ustaz tahfiz yang bukan kita berada di kelompok khas. Maksudnya berinteraksi lah dengan anak-anak itu, gilap lah bakat anak-anak. Tan, terima kasih kerana sudi bersama kami lah malam ni. Ya. Baik. Okey tuan-tuan dan puan-puan, rasanya masa mencemburi kita dah sampai ke hujung dah. Jadi sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Syaril bin Abdul Rahim kita yang telah sudi menjadi guru kita pada malam ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah kita akan sambung lagi program ni pada malam esok untuk siri yang ke-48 pula. InsyaAllah untuk siri yang ke-48 tetamu kita adalah Profesor Datuk Dr. Ahmad Farhan bin Muhammad Sadullah daripada USN, insyaAllah. Jadi kita akan bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Farhan
Muhammad Sadullah besok, dan sama-sama kita membaca Al-Quran bersama dia dan seterusnya mendengar tazkirah daripadanya untuk siri yang ke-49 insya-Allah. Jadi itulah tetamu kita untuk malam esok. Jadi untuk malam ni saya rasa kita akan berhenti di sini dulu, kita tangguhkan untuk kita kepada malam esok. Jadi untuk menutup majlis kita ni, saya nak minta kepada Ustaz Muhammad Syarif untuk membacakan doa untuk kami aminkan bersama. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kedua ibu bapa kami, pasangan hidup kami, dan anak-anak kami, zuriat dan keturunan kami, guru-guru kami, pelajar-pelajar kami, sahabat-sahabat kami, jiran tetangga kami, masyarakat dan saudara-saudara se-Islam kami, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik daripada hari semalam. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, Ya Allah, mohon angkatlah penyakitnya, Ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya, kerana Engkaulah yang maha menyembuhkan. Ya Allah, jika hari ini di antara kami yang kesulitan rezekinya, mohonlah mudahkanlah dan bukakanlah jalan rezekinya daripada jalan yang tidak disangka-sangka, Ya Allah. Kerana hanya Engkaulah yang maha pemberi rezeki. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah dan bersedih dalam menerima dan menghadapi ujian-Mu, mohon kuatkanlah dia untuk bertahan dan bersabar dan hiburkanlah ia dengan penuh kurnia-Mu. Kerana janji-Mu yang tak pernah Kau ingkari, setelah kesusahan sudah pasti adanya kemudahan. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit hati di dalam hatinya, sombong, iri hati, dengki dan dusta, mohon Ya Allah, bersihkanlah dan sucikanlah ia, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Inna minkum taqabbal karim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapat menyempurnakan program pada malam ni. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada malam esok. Sekali lagi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan semua yang terus istiqamah mengikuti program ni, dan juga khususnya kepada Ustaz yang sudi bersama kami menjadi guru dan juga membimbing kami pada malam ini. Itu saja untuk malam ini. Kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cik Ibrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cik Ibrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum.